Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat, anugerah, nikmat, segala-galanya yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya dalam soal hidayah, bimbingan, petunjuk, taufik yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang Dia redai dan jalan-jalan yang Dia sukai. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, serta para penonton yang mengikuti kita di dalam live stream. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan diri dalam satu sesi majlis bicara ilmu lah, mudah-mudahannya. Terima kasih kepada yang hadir, terutamanya Ustaz Faiz Mada. Jazakallahu khairan katsira. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dalam rangka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempersiapkan diri kepada satu perkara yang sangat utama dalam agama kita, kehidupan beragama kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni adalah cara kita membina agama kita. Maknanya seorang tu lahir di atas fitrah. Tapi untuk membina jati diri agama dengan lebih lengkap dan sempurna, mesti fitrah itu disokong dan difahamkan tentang agama berdasarkan ilmu. Sebab secara fitrah semua orang nak cari Allah, nak cari Tuhan. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala tengok mana hamba-hamba Dia yang benar-benar pergi atau mendekatkan diri kepadanya, maka Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan jalan wahyu itulah kita kembali kepada Allah. Sebab tu Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah petunjuk yang menunjukkan jalan kepada siratal mustaqim. Maka keperluan kita terhadap ilmu adalah seperti keperluan jiwa kita terhadap udara, tubuh kita terhadap udara. Seperti ikan kalau duduk di air, itulah kita dengan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, berarti kita lemas. Lemas dalam dunia kita ni. Kita tak tahu macam mana kita nak hidup andai kita tidak diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayugia pada hari ini kita nak berbicara tentang satu kitab ringkasan, iaitulah ringkasan kepada hilyah talibil ilmi. Itulah perhiasan para penuntut ilmu. Yang mana kitab ni sebenarnya sudah pun daurahkan oleh Dr. Kamilin di Baitus Salam pada waktu dulu. Cuma mungkin hari ini kita nak recall balik dan kita nak bincang poin-poin yang ada. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita yang dulunya semangat mengaji, boleh jadi ada beberapa ketika datang kepada kita futur. Futur ni maknanya kita dah jadi lesu dalam menuntut ilmu. Jadi sifat kelesuan dalam menuntut ilmu tu kadang-kadang perlu dirawat atau kena recharge balik, dirawat atau dicas kembali supaya kita ni rasa pulih semangat kita untuk menuntut ilmu.
Dan sifat futur dalam menuntut ilmu ni adalah satu kebiasaan. Dalam mana-mana orang yang menuntut ilmu, dia mesti menerima bahawa futur adalah salah satu cabaran dalam menuntut ilmu. Tak kira lah siapa, hatta orang hafal Quran, kita kata tiap-tiap hari dia ngaji Quran, ada tak waktu ketika dia ni rasa macam futur, dia rasa tak nak dah. Bukan bahasa aku, tepu dah bahasa kita kat bahasa kita, tepu dah. Akhir sekali dia pun mulalah hilang semangat, tak mengaji, tak pergi kuliah, tak apa. So kita kena recharge balik. Tambah-tambah pula kita ni dengan PKP yang telah menghalang kita dari majlis ilmu secara fizikal ni hampir 2 tahun. Jadi makinlah kita tu futur dah memang dah futur tu memang dah ada dah sebelum ni pun. Nah, memang tak berapa semangat dah sebelum ni. Mari pula dengan PKP, bagai orang mengantuk di sorong bantal. Tak? Ngantuk tak nak mari kelas dah. Tutup PKP tu kira bantal lah tu. Oh memang leno. Jadi bila orang kejut tu, Allahu Akbar. Kira mari nasi biryani 100 buku pun tak celik mata lagi. Kira lebih kurang macam tu lah. Orang kejut makan pun tak apalah. Pasal apa? Pasal dah alah bisa tegal biasa. Jadi tujuan kita nak baca bukan nak mengajar, lebih kepada tazkirah kepada saya sendiri dan juga para sahabat tentang kepentingan kita dalam menuntut ilmu. Jadi kalau boleh kita marilah pakat ramai-ramai memenuhkan majlis ilmu yang mula dibuka kembali. Kalau kita tengok tempat-tempat pelancongan, bila buka aja, Masya Allah, orang serbu macam semut urang gula. Tu dia. Tak, kereta api penuh, hotel penuh, kapal terbang penuh, tempat-tempat air terjun tu, dekat Hulu Langak tu, sampai tempat yang tak pernah mandi pun dia pergi mandi. Parking tepi-tepi jalan, nampak sungai. Tapi bila dibuka majlis ilmu, tidak jadi macam tu. Pasal apa? Boleh jadi hati-hati yang merindui majlis ilmu telah terbiasa ataupun telah tertimpa dengan penyakit futur. Itu kelesuan dalam menuntut ilmu. Jadi kita nak charge balik dengan bacaan kitab kita ni tak panjang, ada lebih kurang muka surat dia 28 muka surat sahaja. Daripada kitab asal dia dalam bahasa Arab, muka surat dia lebih kurang 90 berapa muka surat dia tadi? Lebih kurang 94 muka surat. So dia dah ringkas dengan terjemahan sekali ni hanya 28 muka surat, hanya pada poin-poin yang mungkin kita boleh manfaatkan. So siapa yang belum dapatkan PDF ni yang disebarkan dalam islamhouse.com, saya download dan bagi kepada Abu Talha. Abu Talha dah share dekat Telegram dan juga link dekat komen ke Abu Talha? Dekat link siaran langsung. Okey, klik channel Telegram dekat dengan link siaran langsung tu. Daripada situ kita boleh tengok, boleh download daripada channel Telegram. Kalau ada dekat komen live tu, letak channel, letak link tu juga supaya orang boleh ambil PDF ni, percuma je. Kita sama-sama baca sambil-sambil tengok kat telefon tu, tengoklah, dengar dan baca sama-sama. Mungkin saya tak sempat lah nak baca banyak ni hari ni. Sebab kita kuliah ni pun kuliah yang kita pertama, pembuka dah. Pembuka ni dia tak boleh lama-lama. Sekejap sekedah lah. Nanti Abu Mu'ah dia tolong sambung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada fasal yang pertama. Adab penuntut ilmu dalam dirinya sendiri. Okay, adab penuntut ilmu dalam dirinya sendiri. Saya kadang-kadang bila baca ni kan, memang kita sebagai penuntut ilmu, kita kena ingatkan diri kita. Sungguh-sungguh kita kena ingatkan diri kita agar kita ni senantiasa berada di atas track ahli ilmu. Track ahli ilmu. Baik. Fasal yang pertama ialah adab penuntut ilmu dalam dirinya, muka surat yang keempat dan kelima tu. Okey. Boleh tengok tak? Jumpa dah? Ada jumpa? Nota ada situ, tengok. Jadi kalau saya baca tu tidaklah tercari-cari mana tempat baca.
Yang pertama, ilmu adalah ibadah. Dasar dari segala dasar dalam bekal, bahawa bahkan untuk segala perkara yang dicari adalah engkau mengetahui bahawa ilmu adalah ibadah. Dan di atas dasar itu maka syarat ibadah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bila kita sibuk dengan ilmu ni, kita kena tahu bahawa ilmu antara sebaik-baik ibadah. Malah Nabi SAW bagi tahu perumpamaan orang ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti apa? Bulan purnama dibandingkan dengan bintang. Bulan purnama yang terang benderang, cahayanya tersebar banyak, itu adalah ahli ilmu. Kemudian ahli ibadah, dia hanya cahaya dia kecil-kecil. Maknanya dia mencahayai dirinya sendiri. Sedang ahli ilmu cahayanya sampai kepada orang lain. Walaupun ahli ibadah tu sujud, rokok bertahun-tahun, tapi tak sama dengan sifat ahli ilmu yang duduk belajar ilmu, kerana dengan ilmu dia membina ibadah yang lebih baik tanpa ilmu. Jadi sebab tu kita kena anggap dan kita kena faham, daripada duduk solat, puasa, duduk buat zikir dan sebagainya, datanglah dalam majlis ilmu, kerana sesungguhnya ia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ibadah tersebut kita tahu syarat untuk ibadah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu dalil bab tu ialah innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua ialah mesti mutabaah. Kita ikutlah, belajarlah ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua dalam menuntut ilmu, setelah kita tahu dia adalah ibadah, kata Syekh, jadilah kamu seorang salafi. Maksud salafi di sini bukanlah erti kita nak menggabungkan diri dengan kumpulan salafi yang dijenamakan di zaman kita. Even kita tak kenal pun seorang salafi. Even kita tak tahu pun orang ni digelar kumpulan Muhammadiyah ke, Salafiyah ke, apa sekalipun, setiap orang yang nak belajar ilmu mesti dalam minda dia berjiwa salafi. Apa maksud berjiwa salafi? Bila dia belajar, dia nak cari ilmu dari sumbernya yang asal. Nak cari ilmu yang mengembalikan dia kepada amalan sahabat Nabi, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kerana mereka adalah generasi yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik qurun. Kadang-kadang kita tak nama pun kita salafi. Tapi kita cenderung kepada Al-Quran, cenderung kepada sunnah, kepada Abu Bakar, kepada generasi dahulu, secara otomatik kita akan jadi salafi. Okay? Macam saya pergi dulu ke Madinah, mula-mula pergi, hati ni memang tak nak jadi Wahabi ni. Nah, tak nak jadilah. Pasal orang tinggal di Madinah, Wahabi. Tapi dalam hati ada kecenderungan kepada generasi salaf. Bila kita dengar cerita orang-orang soleh, dulu kan zaman-zaman kita kecil dulu suka baca kisah wali-wali Allah. Tak? Tapi Alhamdulillah dalam masa yang sama ada cerita-cerita sahabat. So bila kita dengar dengan cerita sahabat, kita tahu sahabat dengan wali mesti lebih besar sahabat Nabi. So kita cenderung kepada generasi sahabat. Masuk kepada Syu'bah Lurah pula, khutbah Abu Bakar. Dia cerita tentang khutbah Abu Bakar, kena hafal khutbah Abu Bakar. Jadi kita cenderung kepada generasi sahabat. Secara otomatik inilah yang orang gelar sebagai Wahabi. Tak boleh lagi dah. Nah, kita bukan nak jadi Wahabi, tapi kita sayang kepada sahabat. Kita sayang kepada sunnah Nabi. Kita sayang kepada generasi-generasi emas. Dan ini sebenarnya sifat yang perlu ada pada setiap penuntut ilmu. Kamu tak nak panggil salafi, tak apa. Jangan kata, kamu salafi, kamu khalaf, kamu Wahabi, kamu aswaja, tak salah tak.
Tak apa, kamu tak pakai branding ni tak apa. Tapi setiap orang yang belajar, dia mesti ada kecenderungan kembali kepada generasi salaf. Okey? Dari sudut mana? Semua ilmu, ibadah, akidah, muamalah, semua aspek generasi para sahabat adalah contoh teladan buat umat. Yang seterusnya, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhiasan talibul ilmi. Dia mesti senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belajar, tujuan kita belajar adalah untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Dalam erti kata lain, kalau makin belajar, makin tak takut kepada Allah, kena perhati. Boleh jadi apa yang kita belajar tu sebenarnya ilmu yang salah. Sebab ilmu ni innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah ahli ilmu. Makin dia belajar, makin takut kepada Allah. Kalau tiba-tiba dia belajar, makin dia rasa tak takut kepada Allah, makin dia tahu selok-belok, tak apa aku ni. Aku kan tahu istighfar, sayyidul istighfar. Buat dosa, lepas tu kita istighfar lah. Aku tahu macam mana cara salat sunat taubat. Aku tahu amalan-amalan yang mengkafarahkan dosa-dosa. Jadi aku mudahlah nak buat maksiat. Orang yang belajar, tiba-tiba dia rasa dalam keadaan tu, dia mampu menghilangkan kemurkaan Allah dengan begitu mudah. Seolah-olah tik jari Allah ampunkan dia. Ketahuilah dia berada di atas landasan ilmu yang salah. Sebab walaupun dia tahu mudahnya mendapat rahmat Allah, tapi tetap dia tidak akan menghilangkan rasa takut dia kepada Allah. Sebab dia tahu dalam hati dia ni kena seimbang. Walau besar mana pun rahmat Allah, dia tidak akan mengurangkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiba-tiba rasa takut tu kurang, dia kena duduk muhasabah balik. Kenapa aku jadi macam ni? Boleh jadi sebab kita sibuk dengan benda-benda lain, kita rasa okey. Kan orang munafik ni dia rasa dosa ni macam lalat yang menghinggap hidung dia. Tepih kanan, tepih kiri, pergi begitu saja. Jangan. Yang keempat, sifat ahli ilmu ialah senantiasa muraqabah. Muraqabah ni maknanya senantiasa rasa diawasi. Muraqabah ni maksudnya diawasi. Berhias diri dengan senantiasa muraqabah kepada Allah dalam bersendirian dan berkebersamaan. Berjalan kepada Tuhannya di antara sikap khauf dan raja. Bagi seorang Muslim, kedua sifat itu sebagaimana dua sayap burung. Kita dah sebut tadi tentang takut kepada Allah. Dalam masa yang sama dia kena ada harap kepada rahmat Allah. Tapi dia berjalan tu senantiasa rasa dia dikawal, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda ni kadang-kadang dia boleh datang waktu kita bersendirian, okay? Dan kadang-kadang dia kena duduk dalam kebersamaan. Sebab kadang-kadang kita bila sendiri kita ralik, kita leka. Tapi bila dengan kawan-kawan baru kita nak buat, kawan kita kata, jangan buat. Jadi kita rasa kawan kita duk perhati kita. Lepas tu kita fikir, kalau kawan tu boleh tegur aku macam tu, dia ingat kat aku, macam mana kalau Allah Azza wa Jalla? Lagilah dia senantiasa mengawasi kita semua. Yang kelima, merendahkan diri dan membuang sikap sombong dan takabur. Para penuntut ilmu kena menghiaskan diri dengan sifat rendah diri. Rendah diri. Rendah diri dari apa? Dari meminta. Santun, sabar, tawaduk terhadap kebenaran. Sikap tenang dan rendah diri. Memikul kehinaan, menuntut ilmu untuk kemuliaan ilmu. Maksudnya memikul kehinaan
menuntut ilmu kena marah, kena pukul, tak, kena caci, kena cela. Memang tu lumrah dah nak belajar. Termasuk juga memikul kepayahan menuntut ilmu. Nak pergi menuntut ilmu ni kena susah. Kena susah. Orang panggil tidak dicapai ilmu dengan jasad yang rehat. Dengan jasad yang rehat. Dengan masa kita yang sedikit, masa sikit je lah ni masa. Cepat dah masa berlalu, umur pula pendek. Sebagaimana tadi kita sebut dalam kuliah hadis 40 tadi, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang gharib, orang asing, aw 'abiru sabil, atau pengembara. Satu, bersifat hadis ni menyatakan zuhud terhadap dunia. Yang kedua, supaya tidak melengah-lengahkan masa. Dua angle kita tengok. Pertama, gharib, orang asing. Orang asing ni, jadi dia tak ambil benda-benda yang ada sekitar dia. Lalu dia bersifat zuhud dari dunia. Mana dia ambil hanya yang perlu. Abiru sabil, orang yang pergi singgah. Orang yang pergi singgah ni dilihat dari sudut masa. Macam kita balik kampung 2 hari je masa kita. Dalam masa 2 hari itulah nak buat semua benda. Nak ziarah toknya, ziarah pak saudara, ziarah sepupu. Kemudian pergi pula nak cari barang. Nak beli locing lah, nak balik KL. Nak beli gapo lagi. Locing lah. Locing pun dekat tu, beli rata panjang punya locing. Duduk pasir mah tepi rumah ada, pergi cari rata panjang punya. Jauh nak kena pergi. Masa tak cukup. Tahu tak? Abiru sabil. Tu tak masuk kawan-kawan kirim lagi. Toto Narita boleh kirim ke dia. Macam-macam duk kirim. Jadi masa kita terbatas. Jadilah penuntut ilmu yang menghargai masa dia ni. Tapi dalam tu kita memang akan jadi susah lah. Letih, payah sebagainya. Tapi kena ada. Jauhilah sikap sombong. Maka sesungguhnya sikap sombong, tamak dan dengki adalah dosa pertama yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu adalah dosa syaitan yang telah ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, bersikaplah sifat qanaah dan juga zuhud. Zuhud ni maknanya enggan terhadap apa yang haram, jauhkan diri dari segala syubhat dan tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam menuntut ilmu kena ada sikap zuhud ni. Kalau tidak, kita mari kelas, tengok orang tu pakai telefon. Mari nak cari ilmu, balik-balik duk terbayang telefon baru. Pasal apa? Pasal kita tidak ada sifat zuhud. Zuhud, qanaah. Kita pada dah dengan dunia kita, apa yang kita ada, yang kita nak adalah ilmu. Itu adalah matlamat kita. Bukan tak boleh, tapi jangan ada kebergantungan dengan dia. Sambil-sambil tengok balik-balik, kawan tu ada telefon baru nak beli juga. Boleh, tapi jangan sampai kita ni tamak terhadap dunia sehingga menghilangkan keutamaan kita mencari ilmu. Yang ketujuh, berhias diri dengan keindahan ilmu, yakni diam yang baik dan petunjuk yang saleh berupa ketenangan, khusyuk, tawadhu', tetap dalam tujuan dengan membangun lahir dan batin dan meninggalkan perkara yang membatalkan ketenangan ataupun membatalkan ilmu tadi. Jadi hiasan kita, biar orang tengok perhiasan kita ilmu. Jangan buat sesuatu yang membatalkan ilmu. Tengok macam mana? Dia ni, aku tengok dia ni tak nampak gaya macam budak mengaji. Itu maknanya dia telah buat sesuatu yang membatalkan keilmuan dia. Okay? Tengok tiba-tiba tengok orang baru ni duk isu main ustaz main TikTok baru ni kan.
Ustaz boleh ke dok main TikTok? Gagal ustaz main TikTok. Bukan masalah main TikTok. Kalau ustaz tu buka TikTok tu untuk berdakwah, tak batal ilmu dia. Tapi kalau dia masuk TikTok dok main pocor-pocor dalam TikTok tu, memang batal lah ilmu dia. Terang. Jadi jangan buat sesuatu yang membatalkan ilmu. Yang ke-8, berbekal diri dengan sikap muru'ah. Yakni berbekal diri dengan sikap muru'ah yang membawa kepadanya berupa akhlak yang mulia, bermuka manis, menyebarkan salam, sabar terhadap manusia, menjaga harga diri tanpa bersikap sombong, berani, tidak fanatik, bersemangat tinggi, bukan kebodohan. Oleh kerana itu, tinggalkanlah sifat yang merosak muru'ah, yang merupa pekerjaan yang hina atau teman yang rendah, seperti sifat ujub, riak, sombong, takabur, merendahkan orang lain dan berada di tempat yang meragukan. Orang ahlu hadis ni dia ada satu kaedah, dia panggil khawarimul muru'ah. Tahu khawarimul muru'ah? Muru'ah ni kehormatan. Maruah, bahasa kita maruah. Ahli ilmu ni dia ada maruah. Buatlah sesuatu dalam menjaga maruah ilmu yang ada pada kita. Bukan jaga air muka kita, jangan. Jangan buat sebab nak jaga air muka kita. Air muka kita ni tak ada nilai. Yang menilaikan kita adalah isi yang ada dekat kita. Ilmu tu yang bernilai. Tanpa ilmu, orang tengok muka kita dan orang tengok muka orang lain sama je. Hidung sama hidung, mata sama mata, mulut sama mulut. Tapi kenapa tengok muka ustaz ni lain dengan tengok hak tidak ustaz? Ya tak? Padahal hak tidak ustaz tu lagi handsome. Hak handsome lah, hak ustaz handsome. Kalau Ustaz Faiz memang dia handsome lagi lah. Kalau Ustaz Faiz, kalau Abu Mu'ah dengan ustaz berkala dah. Abu Mu'ah lagi. Nak belanja je golek pani ni. Minta maaf apa ustaz belanja pani. Jadi maknanya mulianya kita, maruah yang ada dekat kita hasil daripada ilmu. Jangan buat sesuatu yang mencalarkan maruah ilmu. Itu maksud dia. Di sisi ulama hadis banyak benda yang boleh mencabar maruah, mencalar maruah dia. Buat benda-benda yang hatta orang biasa buat tak ada apa-apa. Tapi kalau ahli ilmu buat, sakan tak kena. Macam kita learn ni kat dalam media sosial banyak benda. Terutama anak-anak muda, kalau orang tua dok main separa muda main TikTok challenge tu challenge ni, buat tarian tu buat tarian ni, buat gambar tu gambar ni. Orang tengok pun jatuh maruah dia sebagai ahli ilmu. Jadi jangan dok main tok tu kalu. Jagalah maruah kita sebagai orang berilmu. Hatta kita adalah talibul ilmi. Jangan nanti jadi ulama baru nak jaga maruah. Tak. Dulu lagi waktu kita belajar ni, kita dah jaga maruah ilmu. Saya kata sekali lagi, kita bukan jaga maruah kita, tapi kita jaga maruah ilmu yang kita belajar. Sebab itulah walaupun kita tak bergelar ustaz, kita masih lagi pelajar ilmu. Maruah ilmu yang dijaga sama dengan yang ustaz jaga. Sebab yang kita jaga bukan kita. Ustaz tu bukan jaga hak dia. Dia kedua-duanya kena jaga maruah siapa? Ilmu. Okey? Lepas tu para ahlul hadis, muruah ni sangat-sangat dijaga. Terutama orang belajar sunnah. Orang belajar sunnah, kalau dia buat salah, orang kata ke dia ke orang kata ke sunnah? Nampak tak kesan dia? Bila dia buat salah, kata tengok ni lah budak-budak ngaji sunnah, pasal perangai lagu ni ngaji sunnah. Maruah siapa tercela? Maruah dia ke maruah sunnah? Maruah ilmu yang dia belajar. Sebab tu orang yang belajar ilmu, dia sayang kepada ilmu, dia jaga maruah ilmu. Bukan sebab dia tak nak. Aku tak apa kalau orang kata kat aku. Dia kata, orang nak kata kat aku, ikutlah nak kata. Tapi kalau ustaz tu sombong, bengong ke gapo dia nak kata, dia celok caci maki,
Tapi kalau dia kata, ni tengok pokok sunnah memang lagu ni, dia telah mencelar maruah sunnah Nabi. Sebab tu kena jaga maruah ilmu. Okey? Yang seterusnya, bersikap jantan termasuk sikap berani. Yakni keras dalam kebenaran dan akhlak mulia. Berkorban di jalan kebaikan sehingga harapan orang jadi terputus tanpa keberadaanmu. Atas dasar itu hindarilah lawannya berupa jiwa yang lemah, tidak penyabar, akhlak yang lemah, maka ia menghancurkan ilmu dan memutuskan lisan dari ucapan kebenaran. Mana kena firm, ada waktu kena tegas dalam menuntut ilmu. Yang seterusnya, meninggalkan kemewahan. Jangan terlalu berlebihan dalam kemewahan. Maka sesungguhnya kesederhanaan termasuk bahagian dari iman. Ingatlah wasiat Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu, jauhilah kenikmatan pakaian bangsa asing dan bersikaplah sederhana dan kasar. Kasar bukan sini kasar akhlak tu, tapi maknanya sederhana dan benda-benda yang tidak bermewah. Okey. Atas dasar itulah maka jauhilah kepalsuan peradaban. Sesungguhnya dia melemahkan tabiat dan mengendurkan urat saraf, mengikatmu dengan benang ilusi. Bahasa dia. Mengikatmu dengan benang ilusi. Orang-orang yang serius sudah mencapai tujuan mereka, sedang engkau tetap berada di tempatmu, sibuk memikirkan pakaianmu. Maksud kemewahan ni kadang-kadang melekakan. Orang dah sampai destinasi dah belaka, tapi kita masih lagi duk main nak upgrade telefon. Kadang-kadang orang tu Masya Allah, Quran hafal bertahun-tahun, kita ngaji berapa tahun tak lepas-lepas lagi. Pasal apa? Kita disibukkan dengan kemewahan yang tidak kita perlukan. Kita rasa kita perlu sebenarnya. Aku tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh kamu tu sebab kita sudah terbiasa duduk dalam keadaan tersebut. Bukan kata tak boleh, tapi jangan sampai kemewahan tersebut melalaikan kita daripada tujuan dan maksud yang sebenar. Jadi peradaban yang palsu. Kita sangka kita akan hebat bila kita memiliki tamadun. Tapi sebenarnya kita hebat dengan keilmuan yang ada pada kita. Orang Islam dulu memimpin dunia. Hebat mereka. Kita lah ni kita cari kehebatan dengan paksi orang kafir. Jadi kita tak hebat paksa dah. Baik. Yang ke-11, berpaling dari majlis sia-sia. Berpaling dari majlis yang sia-sia, iaitu majlis mereka orang yang melakukan kemungkaran di majlis mereka, menyingkap tabir kesopanan. Sesungguhnya dosamu terhadap ilmu dan pemiliknya sangatlah besar. Kalau kita pergi buat mungkar, menyertai majlis kemungkaran, kita kena ingat bos kita nombor satu sekali, pemilik ilmu yang kita pegang. Kita ni seolah-olah bila dah ada ilmu ni, kita dah pikul satu amanah. Tak? Dah pikul satu amanah. Di mana-mana pun kena ingat tuan ilmu yang kita pegang. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, berpaling dari kegaduhan. Kegaduhan, berpaling dari kegaduhan, yakni memelihara diri dari keributan dan kegaduhan. Apa tu? Bergaduh. Asyik nak bergaduh ke? Panjang lagi ni. Rasa tadi macam cepat yang nak baca. Sekali baru nombor 12. Ini semua Abu Mu'ah punya pasal ni. Abu Mu'ah lagi, Abu Mu'ah tak? Saja nak promosi. Lepas ni kita sebut ikmah pula lepas ni. Boleh ikmah? Bukan nak bagi semangat tengok. Demo tu ada di Baitul Salam ni. Baik. Al-i'rad an kegaduhan yani.
Gaduh di sini ni dia panggil haisyat. Bukan gaduh tu maknanya gopoh lah bahasa kita. Gaduh sini orang gaduh teh. Gaduh tu bahasa orang Kelantan kata gaduh ni maksud apa? Ni gopoh. Buat keputusan cepat, tergesa-gesa. Fa innal ghalat tahta al-laght wa hadha yunafi adab at-talab. Okey. Yang gaduh. Tengok kadang-kadang kita orang belajar ni kan. Apa pun berlaku, diam dulu sejenak. Tarik nafas, tengok kanan, tengok kiri. Kenapa dia berlaku? Siapa salah? Siapa betul? Jangan kita kata, oh ni mesti kita betul. Mesti orang tu salah. Tak. Kita mana gaduh. Gaduh sini, gopoh. Ribut, keributan. Orang Indonesia semua memelihara diri dari keributan dan kegaduhan. Maka sesungguhnya berada atau suka dalam sebuah kegaduhan atau keributan bertentangan dengan adab menuntut ilmu. Jadi tak ada apa-apa dia. Tak, orang berilmu ni dia tenang dia. Kalau ada apa-apa pun bukanlah makna orang aksiden tu mati dulu baru dia kita tolong. Tak. Tapi dia dalam isu dia bersikap orang panggil apa? Rasional. Dia fikir mana. Yang ke-13, berhias dengan kelembutan. Yani at-tahalli birrifq. Hendaklah selalu lembut dalam ucapan, menjauhi kata-kata yang kasar. Maka sesungguhnya ungkapan yang lembut menjinakkan jiwa yang membangkang. Ingat tak perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebut ucapan yang lembut. Mudah-mudahan Fir'aun tu dia ambil peringatan. Ada seorang saudara saya cerita dah Syahir pun. Dia tengah kuliah orang sunnah, dia kata tak jatuh hati. Sebab apa? Orang sunnah mengajar backing dia kata. Backing. Gitu. Kena musuh. Jadi macam dia punya cara tegas. Tapi kalau orang ni tuan-tuan, semua lembut dia punya. Kena ikhlas. Jadi pendekatan tu menyebabkan dia kata, oh dia tak lagi kalau dengar. Pada Allah Ta'ala kata, faqul. Betul. Memang kita tak kata dia tu salah. Tapi sifat manusia kadang-kadang dengan gaya kelembutan tu orang boleh terima. Konten yang betul dihidangkan dengan cara yang salah menyebabkan ditolak. Ada konten yang salah tapi cakap lembut, sedap. Bahasa Kelantan pula jelah molek dia kecek. Kita dengar sedap dengan kecek dia. Tapi konten dia innalillah konten dia. Bukan kata mengarut biasa-biasa tak. Mengarut tak tahu mari mana tadi pun konten. Tapi cara dia bahagia kecek, yakin. Pijak semut memang tak mati lah. Jadi kena ambil juga pendekatan berhias dengan kelembutan. Yang ke-14, berfikir. Berhias dengan merenung. Maka sesungguhnya orang yang merenung nescaya mendapat, dan dikatakan renungkanlah nescaya engkau mendapat. Ini tidak gopoh kembar dia. Kalau tidak gopoh duduk bela macam tu tak boleh juga. Tidak gopoh dalam masa yang sama kita senantiasa berfikir. Yang ke-15, teguh dan kukuh. Berhiaslah dengan sikap teguh dan kukuh, terutama di dalam musibah dan tugas penting. Di dalam musibah dan tugas penting. Dan di dalamnya sabar dan teguh di saat tidak bertemu dengan dalam waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Ni yang kita nak sebut ni. Baca molek sekali lagi kita baca. Nombor 15. Tengok kat kertas kita tu. Teguh dan kukuh. Berhiaslah dengan sikap teguh dan kukuh. Teguh dan kukuh. As-sabat. Dalam bahasa Arab dipanggil as-sabat wat-tathabbut. Sabat dalam menuntut ilmu. Maknanya apa pun berlaku dia tetap duduk mengaji. Di dalamnya sabar dan teguh di saat tidak bertemu dalam waktu yang lama
dalam menuntut ilmu dengan para guru, maka sesungguhnya orang yang teguh akan tumbuh. Lama tak jumpa ustaz dia, lama putus majlis ilmu dia, tapi ilmu tetap menjaga dia dengan keteguhan ilmu. Bukan kata lama cuti PKP ni tak jumpa dia cari mana. Nah, tekan apa tu butang wifi tu tak jumpa connected device tu, tak ada. Nah, kita ada hotspot dah ni. Tengok device tak ada connected device. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 device yang ada. Device lain lost, tak tahu mana. Nah, pasal apa? Sebab lama tak jumpa. Jadi sifat ahli ilmu dia kena as-sabat. Tuan-tuan ingat nak cari ilmu ni benda mudah. Ada orang passion, kita bahasa kita, passion dia terhadap ilmu. Apa pun berlaku, tapi orang yang passion ni banyak dah pergi meninggalkan kita. Kita tengok dulu arwah Pak Cik Rahim yang kita kenal. Dialisis 2 kali, 3 kali seminggu. Lepas dialisis tu, mari dalam majlis ilmu. Tahan taksi lepas daripada kuliah, saya kata, Pak Cik nak balik mana? Nak balik rumah. Tunggu taksi tepi jalan. Dia dialisis. Sabat. Kita tak ada dialisis. Tak ada duduk dialisis lagi. No. Pak Cik Hasan Al-Basri. Orang yang diulang alik hospital. Bila tak ada dia ni, baru kawan-kawan rasa kehilangan. Tak jumpa ada link yang orang bagi kuliah. Saya banyak jumpa, Ustaz, sambut ada kuliah kau PKP. Selepas daripada dia meninggal, dia tak sedar Ustaz Hashimi ada kuliah online. Kenapa? Saya tak dapat link dalam ni Ustaz. Allahu Akbar. Baru kita tahu. Selama ni dia follow kita kuliah sebab ada orang yang istiqamah share link kuliah tu kat dia. Tapi ni orang-orang sabat dah pergi meninggalkan kita. Orang-orang muda ni kena usaha letak satu benchmark. Itulah sifat yang patut ada. As-sabat dalam menuntut ilmu. Ni kita banyak gugur tengah jalan. Dulu ramai pemuda-pemuda. Lepas tu mari satu badai ekonomi, badai keuangan, badai PKP, badai macam-macam bentuk badai. Yang makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Macam kelas tahsin jugalah lebih kurang. Nah, mula-mula buka kelas 60 orang, kurang 40, lepas tu kurang 30, lepas kurang 20, hak betul-betul tinggalnya 10 je lah. Nah, badai. Nak as-sabat. Siapa yang boleh tahan dalam cabaran menuntut ilmu, maka dialah ciri-ciri penuntut ilmu yang benar. Fasal yang kedua, tata cara menuntut dan mengambil ilmu. Tata cara menuntut dan mengambil ilmu. Jadi ilmu ni ada cara dia. Kena cara dia. Jangan sekira semudah mipi-mipi ingat Quran 30 juzuk. Dahsyat tuan-tuan. Pernah dengar? Mimpi, lepas mimpi bangun tidur ingat 30 juzuk. Ni salah dengan kaedah pun salah dah. Ni hebat dia. Hebat tu guru dia daripada Nabi. Nabi talaqi dengan Jibril. Quran ni manhaj dia talaqi. Jibril mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqi. Sehingga Nabi nak ikut cepat-cepat, Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan gopoh Muhammad. Dengar betul-betul Jibril bagi tahu baru mu ikut. Pasal apa? Sebab manhaj. Nabi talaqi dengan Jibril. Tiba-tiba tok guru dia mimpi 30 juzuk lepas tu. Mimpi jadi kenyataan. Itu bersalahan. Kita tanya balik, kalau macam mana dia cek 30 juzuk dia ingat? Nah, siapa cek makhraj dia? Siapa cek tajwid dia? Quran bukan dengan mimpi. Dia ada manhaj talaqi. Jadi ada cara, tata cara menuntut dan mengambil ilmu. Baik. Pertama, cara menuntut ilmu dan tingkatannya. Barang siapa yang tidak mantap dalam ilmu dasar,
nescaya ia terhalang untuk sampai. Dan barang siapa yang mencari ilmu secara menyeluruh, maka dia akan mendapatkannya secara menyeluruh. Dan di atas dasar itulah, maka harus dimulai dari dasar bagi setiap bidang ilmu yang dituntut, dengan cara mencatat dasar dan kesimpulannya di hadapan syekh yang baik. Okey. Ayat Quran yang didatangkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Tengok, Nabi pun tak ingat 30 juz sekaligus. Beransur-ansur, perlahan-lahan, bahagian demi bahagian. Sikit-sikit, ambil dulu sikit-sikit. Itu metodologi Quran. Jadi kita boleh banding. Kalau tiba-tiba dia kata malam ni dia mimpi 30 juz ingat Quran, dia telah bersalahan dengan ayat Quran sendiri. Okey. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Berapa 30 juz tidak sekaligus turun pada Nabi Muhammad? Allah Ta'ala kata, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami perkuatkan hatimu dengannya. Warattalnahu tartila, dan kami bacakannya secara tartil. Ini supaya turun sikit-sikit tu, supaya dia kemah, kukuh, tetap di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sikit-sikit, dia mari jumlah semua sekali. Ni berlawanan. Jadi tak kisahlah saya tak tuju pada siapa-siapa. Andai kata dia kata satu cara yang dia dapat tu menyalahi kaedah belajar, maka kita tak katakan itu cara yang salah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan di dalam setiap mata pelajaran yang kamu tuntut. Pertama, menghafal ringkasan. Yang kedua, belajar di hadapan guru yang pandai. Maknanya mula-mula tu cari hak ringkasan-ringkasan dulu. Okey. Ni mula-mula buka sekali tu dia. Kitab gapo? Ni. Sahih Bukhari mula-mula belajar. Kitab pertama sekali mula-mula Sahih Bukhari, buka kat hadis 40 dulu. Contohnya begitulah, baru kita kata kita tahu. Yang kedua, mempelajarinya di hadapan guru yang pandai. Itu cara kita juga. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab besar dan berbagai macam kitab sebelum mempelajari dan mantap dalam ilmu asas. Yang keempat, jangan berpindah dari satu kitab kepada satu kitab yang lain tanpa alasan. Baca ni sikit tak ada habis, masuk kitab lain pula. Patah habis tak ada habis, masuk kitab lain pula. Habiskan satu-satu. Yang kelima, mencatat faedah ilmiah. Yang keenam, menyatukan jiwa untuk menuntut ilmu dan mempelajarinya, dan bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu dan mencapai yang lebih dari di atas, sehingga dia boleh mempelajari kitab-kitab besar dengan cara yang benar. Okey. Itu teknik dia. Okey. Kemudian dia sebutlah para ulama telah meningkatkan melewati 3 tingkatan belajar. Ada mubtadi', mutawasid, ada mutamakkin. Orang belajar mula-mula ni belajar kitab salah satu usul, usulul thalathah juga boleh kata, usulul thalathah, al-qawaidul arba', kashfus syubhat, benda-benda kecil itu, kemudian baru pergi naik sedikit demi sedikit. Okey, pendetilan ni kita tak sebutlah pasal banyak nama-nama kitab yang mungkin akan memberatkan kita pada pagi ni. Yang ke-17, ni penting. Mengambil ilmu dari para ulama. Dari para ulama. Dasar dalam menuntut ilmu adalah dengan cara talqin dan talaqqi dari para ulama, mengambil dari mulut para masyayikh dan bukan langsung dari tulisan dan kitab. Zaman kita lah ni mungkin kita tak jumpa guru,
Tapi kita dengarlah video-video kau secara online ke apa supaya kita tahu perbahasan dia macam mana. Tiba-tiba kita baca tu, ambil kitab, baca seorang-seorang, kita faham cara kefahaman kita sendiri, yang itulah yang menyebabkan kadang-kadang tersalah dari sudut kefahaman atau menyimpang dari maksud yang sebenar. Al-Auza'i berkata, ilmu ini syariat yang sangat mulia. Satu sama lain saling belajar, silih berganti. Maka tatkala masuk dalam kitab, masuklah di dalamnya yang bukan ahlinya. Jadi kalau masuk gitu je, dia datang dengan tidak keahlian. Cumanya isu nombor 2 juga dalam bab mengambil ilmu dari ulama. Satu, kita semua setuju, ilmu ni cara ambilan dia adalah dengan para ulama. Itu kita setuju. Cuma dalam bab nombor 2 ialah siapa yang dimaksudkan dengan ulama ni? Siapa yang dimaksudkan dengan ulama? Kita sekarang ni kita kena guna sikit metodologi ahlul hadis. Apa maksud metodologi ahlul hadis? Ahlul hadis ni dia profiling, dia ada profil ulama. Okey. Dia profiling kan ulama, kategorikan. Setiap ulama ni ada ciri-ciri dia. Sehingga dia boleh kata ulama ni mahir dalam bab akidah. Profiling, dia ni mahir dalam bab fiqh. Dia ni mahir dalam bab hadis. Dia ni mahir dalam bab tazkiyatun nufus. Dia ni mahir dalam bab faraid. Dia ni mahir bab hukum muamalah, jual beli. Dia ni mahir bab hukum kekeluargaan, nikah kahwin, cerai, rujuk dan seumpama dengannya. Dia boleh profile. Tidak ada orang yang lebih alim dalam bab faraid melainkan fulan bin fulan. Sahabat paling Quran tidak pergi kepada sahabat-sahabat, kena pergi cari Ibnu Mas'ud, cari Ibnu Abbas. Profiling. Kalau ada fuqaha us-sahabah, ada al-abadilah al-arba'ah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Pak di mana ni adalah fuqaha us-sahabah. Dia ada ulama-ulama dulu, dia ada fuqaha dia. Profiling itu satu. Kemudian selain daripada profiling dari sudut bidang, profiling dari sudut karakter. Karakter ulama ni, okey, sifat dia mutasahil. Mutasahil nak mana? Mudah. Dalam bab hadis, dia ni kalau suka bermudah-mudahan mentashihkan hadis. Yang ni mutasyaddid. Oh, ni memang syaddid sungguh. Kalau hadis dia memang syaddid bab hadis. Yang ni mu'tadil, profiling. Okey, sifat dia, karakter dia. Dan ada juga mereka profil dari sudut amanah ilmu. Yang ni jujur dalam menyampaikan ilmu. Dia ni adil, thiqah. Dia ni kuat ingatan tapi tak sekuat kategori yang pertama. Kumpulan yang ketiga, dia dhaif, lemah. Kumpulan yang keempat, dia ni terkenal dengan sifat dia, hadis-hadis dia bertentangan dengan hadis-hadis orang sahih yang lain. Mungkar dia ni. Mungkarul hadis. Mungkar ni asyik-asyik bila hak dia riwayat adalah dhaif, bertentangan pula dengan hak sahih. Mungkar. Hak dia cerita ni satu keluar hadis, tak sama dengan hak orang thiqah sebut lain. Dua hadis tak sama, lain. Sanad comel dah, tapi mungkar hadis dia. Makna dia lemah sangat ingatan dia. Kategori yang ketiga ke seterusnya, dia ni bukan setakat mungkar, tapi kalau sembang memang menipu atau darab menipu. Cuma kita tak dapati dia menipu dalam hadis. Cerita penglipu lara, kau-kau dia goreng. Jadi tak letak satu profil, orang ni dia dikenali dengan sifat penipu, cuma tidak di dalam hadis. Dia panggil muttaham bil kadhib. Dia ni dibimbangi akan menipu dalam hadis. Tapi setakat ni kita belum pernah dia sebut hadis palsu. Cuma bab cerita lain memang digoreng kau-kau. Muttaham bil kadhib. Ada profiling. Seorang pula kategori, yang ni memang kaki hadis palsu. Al-kadzab, penipu, pembohong, pendusta. Jadi ulama ni
Zaman dulu dia belajar dengan ulama, tapi bukan dia panggil hatibul lail, bukan seperti orang kutip kayu api di malam hari. Apa je ambil, kutip bubuh dalam bekah. Jumpa, ambil kutip dalam bekah. Balik rumah, tengok besok pagi, keluar, yang ni kayu api betul. Yang ni pula tulang. Yang ni pula najis. Yang ni pula, Allahu Akbar, bukan macam gapo benda tahu. Kulit binatang mati dan sebagainya. Jadi hatibul lail, dia kutip apa yang dia... Ulama dulu bukan belajar macam tu. Dia profiling. Kita nak ambil hadis yang sahih orang ni. Dia ni karakter dia begini-begini, adil, jujur, cakap tak menipu, warak dan sebagainya, profiling. Tapi kalau dia ni cakap dia sombong. Tak, tipu, memang cerita tipu atas darat punya tipu. Nah, dia punya cerita tak, Allahu Akbar, tak pernah disebut orang. Tiba-tiba dia je ada cerita tu. Menipu. Ni kita kata muttaham bil kadzib. Tapi dia tak menipu hadis. Mari pula dia kata tiba-tiba kita dengar sikit-sikit hadis dia baca palsu. Ulama hadis profiling. Kalau orang macam ni, jangan ambil ilmu daripada dia. Jadi betul kita nak cari ulama, tapi kena buat sedikit kerja homework. Apa dia? Profiling ulama. Ni berdasarkan apa profiling? Jangan sebab dia ni aku sedap dia dengar, dia kecek. Ulama-ulama yang cakap dia sedap didengar. Tak ada profiling gitu, tak ada. Profiling nak tengok ilmu dia tu, konten dia. Ni, konten dia tu macam mana? Dan kadang-kadang ulama dia boleh, dia ada profiling berdasarkan negeri ada. Tarikh Baghdad, tarikh Dimash. Tapi tujuan tu bukan semangat nak kata sebab aku pun Baghdad, aku nak dengar ulama Baghdad. Aku pun Dimash, aku nak dengar ulama Dimash. Tak. Dia bukan buat tu sebab ketaasuban, kenegerian, tak. Dia buat nak tahu ulama mana masuk Baghdad, tahun berapa dia masuk, dengan siapa dia jumpa, berapa hadis yang diriwayatkan, supaya dia tahu ilmu yang disampaikan itu sahih. Mentang-mentang dia negeri dengan sama dengan kita, kecek Kelantan, kau sedap kita kata, aku kalau ustaz kecek Kelantan rebuh kaki. Sedap dengar. Mai hak Kedah pula. Macam mana saya punya cakap Kedah tak keluar hari ni. nak ajuk tak tubik hari ni. Pasal pekat sangat kecek Kelantan. Tak boleh nak tiung. Dia Kelantan dengan Kedah tak boleh nak tiung hari ni. Boleh hampa-hampa macam tu jelah. Jadilah lah kali hampas tubik nanti. Jadi profiling ulama tu penting. Kategorikan ulama. Ini antara benda penting. Sebab dengan siapa kita mencari ilmu, dia akan membentuk karakter agama kita. Dengan siapa kita ambil ilmu, dia akan membentuk karakter kita. Sebab selain daripada konten yang dia sebut, kita akan terkesan dengan akhlak dia. Kita akan terkesan dengan gaya dia, pemikiran dia. Apatah lagi dengan ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Baik, yang seterusnya, fasal yang ketiga, adab penuntut ilmu bersama guru. Yang tadi yang pertama adab diri sendiri, fasal yang kedua adab cara menuntut ilmu, yang ketiga adab bersama guru. Yang ke-18 ni, fasal yang ketiga, menjaga kehormatan guru. Sudah diketahui bahawa ilmu tidak diambil dari kitab secara langsung, tapi harus melalui guru yang memantapkan kepadanya kunci-kunci menuntut ilmu agar aman dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh kerana itu engkau harus menjaga kehormatan guru. Sungguh hal itu adalah tanda keberhasilan. Hendaknya gurumu menjadi tempat penghormatan dan penghargaan darimu. Beradablah saat engkau duduk dan berbicara bersamanya, bertanya dan mendengar dengan baik. Beradab dengan baik saat membolak-balikkan kitab di hadapannya, meninggalkan perdebatan di hadapannya, tidak mendahuluinya saat berbicara atau berjalan, atau banyak berbicara di sisinya, atau ikut campur dalam pembicaraan dan mengajarnya dengan ucapan darimu. Jangan terlalu banyak bertanya, terutamanya saat di tengah orang ramai. Banyak adab kita dengan tok guru ni.
Ni, janganlah engkau memanggil namanya secara langsung atau bersama gelarnya seperti ucapanmu, wahai Syekh fulan, tetapi engkau katakanlah, wahai guruku, wahai guru kami, dan janganlah engkau menyebut namanya, sungguh hal itu lebih beradab. Ni, tiba-tiba kita ada Syekh Abdul Rahman, kita panggil, kaifa haluka ya Syekh Abdul Rahman. Orang Arab dia kata, oh dia ni sebut nama guru tu pun agak macam dia panggil guru dia dengan nama. Patut dia kata, ya Syekhana, wahai guruku, wahai guru kami. Maknanya itu antara adab dia nak jaga. Okey. Hendaklah engkau selalu janganlah engkau memanggilnya dengan ta khitab, engkau, dan memanggilnya dari jauh saat tidak terpaksa. Ta khitab. Ni, ta khitab. Apa maksud ta khitab? Anta. Kadang-kadang dalam bahasa Arab ni, dia ada dhamir. Kalau kita sebut ta tu, kita setuju direct dia. Tapi bila kita guna dhamir jamak, kita tunjuk kehormatan dia. Ni, Syekh, bagaimana antum? Padahal kita cakap dengan dia seorang, kita sebut antum, tapi itu adalah uslub menggambarkan kehormatan. Nak sebutnya antum dengan anta ni lagi besar antum. Tak khitab ni masalah kita cakap dengan member kita. So kita tak adalah tak khitab dalam bahasa kita. Nah, maknanya kita kalau bahasa kita lah sebagai contoh. Kalau bahasa Kelantan kita panggil demo. Demo ni biasa kita guna untuk orang yang dekat dengan kita. Kalau bahasa tak utara dia panggil hang. Tak, hampa ke hang. Dia kata, hang pergi mana? Tak, main hang pula. Ustaz tengah panggil kat aku hang dia ni. Contoh ya. Kalau tiba-tiba ada ustaz kalau Kelantan, mana demo? Kita yang sebut biasa ni kawan-kawan hok paling rapat je mari sebut panggil kita demo ni. Mari dia ni guano demo. Klip-pa gitu. Dia ni panggil. Bukan kita nak marah, tapi nak ayatnya panggil aku demo. Jadi macam pelik. Kita tak marah, tapi nak ayatnya dia sudah adab. Kalau budaya setempat tu ada panggilan kawan, jangan guna untuk guru kita panggilan untuk kita kawan. Kalau sepatut situ kita panggil apa? Untuk panggilan lain demo atau ustaz bahasa kita. Kalau kita ada nama panggilan kan, ustaz ke, cikgu ke, boleh pun kalau kita tanya, turun kata, cikgu apa khabar cikgu? Padahal dia boleh, kita tanya, apa khabar awak? Tak panggil awak, tepi-tepi tanya boleh gitu. Panggil tepi. Nama tak lesen, panggil boleh awak. Kau panggil cikgu kat dia. Tak tak? Ke cik, cik. Panggil encik tu boleh kira sikit. Panggil tuan. Nampak ni panggil mana demo? Panggil polis mana demo? Kita pakai tepi, minta IC. Nampak tu. Boleh pun kita kata begitu. Tiba-tiba dengan guru. Lagilah. Nah, jadi tak khitab ni maknanya jangan guna panggilan yang kita guna untuk kawan, kita guna untuk guru. Baik, hendaklah engkau selalu menghormati majlis dan menampakkan kegembiraan belajar dan mengambil faedah dengannya. Apabila nampak kesalahan atau waham guru, maka janganlah hal itu menjatuhkan dia dari matamu. Maka ia bisa menyebabkan engkau terhalang dari mendapatkan ilmunya. Siapakah yang boleh selamat dari kesalahan? Maknanya kalau guru ada tersalah dan silap, janganlah sampai kesalahan dia tu menjatuhkan dia pada pandangan kita. Sebaliknya kita bagi keuzuran, mungkin ustaz tu terlupa, mungkin dia salah, kita betulkan dia pun minta maaf saya betulkan. Betul lah. Tapi kalau dia dah tegur, diingatkan, tidak maknanya orang ni kita kena tengok balik karakter dia tu. Okey? Janganlah engkau mengganggunya seperti menguji syekh terhadap kemampuan ilmu dan hafalannya. Apabila engkau ingin berpindah kepada guru lain, maka mintalah izin kepadanya. Maka hal itu lebih mendorong untuk menghormatinya dan buat dia lebih mencintaimu. Aku nak pergi teh ustaz hari ni. Dia pula teh ustaz. Bukan tak boleh, tapi beradab.
Kadang-kadang dia test tu tidak secara langsung. Ada je, hari ni dia mari dengar guru ni mengajar. Lepas tu dia pergi tempat lain, dia pun dengar sekali lagi. Okey. Dia rasa guru dia ni ada sedikit kesilapan dalam meriwayatkan. Majlis ni dia kata lagu ni, majlis depan dia kata tu. Lepas tu dia pergilah jumpa ustaz. Hari tu ustaz dengar, saya dengar dua benda lain. Mana tahu betul. Cara kita nak tegur. Pasal nampak dia agak beradab dengan dia. Ni tiba-tiba ustaz tahu tak ustaz salah hari tu. Oh, dia pun kejut dia. Jadi seolah-olah ni kawan dia. Dia lebih beradab. Ketahuilah sesungguhnya sekadar penghormatanmu terhadapnya, sekadar itulah keberhasilan dan kejayaanmu, dan begitu pula sebaliknya. Maknanya kita harapkan dengan penghormatan kita terhadapnya, Allah masukkan ilmu kepada kita dengan mudah. Sebab kita menghormati dia, Allah bagikan ilmu tu berkat pada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan begitu. Hatta cikgu-cikgu kita lama-lama ni, walaupun dia ngajar kita sekolah rendah sekalipun, bila kita jumpa dengan dia, jangan panggil dia mentang-mentang kita lah ni dah ngaji tinggi universiti, cikgu kita pun dah pencen jumpa, tetap juga kita kena panggil dia cikgu. Hatta kalau dia nak panggil kita dengan panggilan hormat sekalipun, contoh kita tuan, jangan biar cikgu kita tu panggil kita tuan. Kita dah bos dalam ni, kita ni CEO kau, kita ni jadi gapo, menteri kau, mari tiba-tiba cikgu kita tuan. Di saat cikgu panggil kita lagu tu, ketahuilah kita telah menghilangkan kemuliaan dia sebagai guru. Jangan sampai cikgu tu mari rendah kita. Sebaliknya kalau dia kata tuan, cikgu tetap cikgu saya, jangan panggil biasa je saya. Pasal cikgu tetap cikgu saya, walaupun saya ni duduk tinggi mana pun, saya tak akan sampai tahap ni kalau cikgu dulu tak ajar saya. Gitu kita dengan cikgu kita, walaupun dia ngajar kita sekolah rendah. Okey, jaga. Pasal apa? Keberkatan ada pada ketaatan kita, orang yang mengajarkan kita. Baik, yang seterusnya nombor 19. Pukul berapa habis Eti? 1. 1:30 apa? Janji pun 1 dah. Baik, modal hartamu dari gurumu. Apa maksudnya modal hartamu dari gurumu? Ni. Dia sebenarnya ni bukan poin. Dia adalah pembayang. Dia bukan penyata, dia pembayang. Tahu tak ayat pembayang dengan penyata? Pembayang ni bukan benda lagi, baru nak bagi gambaran. Macam pantun kan, ada pembayang dan ada ayat ke pada panggil? Pelengkap. Jadi modal hartamu dari gurumu. Apa sebenarnya harta yang kita nak ambil daripada guru kita yang sebenar? Itu maksud dia. Mengikuti akhlaknya yang soleh dan kemuliaan adabnya. Itu sambungan sebenarnya. Modal hartamu dari guru, maknanya modal utama dari guru kita ialah akhlaknya yang saleh dan kemuliaan adabnya. Hatu nombor 1 sekali bila kita nak mengaji. Kitab kita boleh beli. Kitab kita boleh beli. Apa benda yang kita tak boleh cari kedai? Yang ada pada guru kita, akhlak dia yang saleh dan kemuliaan adab dia. Lah ni lagi mudah kitab, bukan boleh beli dah, download je. Kamu nak kitab apa? Maktabah Syamilah, beribu-ribu kitab boleh duduk dalam telefon. Tapi akhlak dengan adab ada tak dalam telefon? Tak ada. Sebab tu dia kata sini, Ra'su Malik, modal utama dari seorang guru adalah akhlak dan adab dia. Adapun menerima ilmu, maka ia adalah keuntungan tambahan, ar-ribhud zaid. Kalau kita tak faham sekalipun, kita dah dapat akhlak dan adab daripada guru. Kalau faham dia mengajar, itu keberuntungan yang lebih. Akan tetapi janganlah rasa cinta kepada gurumu membuatmu gegabah, ni gopoh lah. Lalu engkau terjerumus ke dalam hal yang memalukan dari sisi yang tidak engkau ketahui. Dan setiap orang yang melihatmu mengetahui.
Maka janganlah engkau meniru suaranya dan iramanya. Oh, akhlak guru tu hak kita ikut. Jangan kamu sayang sangat guru, ambil belakang dia. Cara dia cakap kita pun, gaya kita cakap pun dia jadi gaya cikgu kita. Suaranya, iramanya berjalan. Oh, ustaz aku jalan gini, dia pun nak jalan gaya ustaz dia. Gerakan dan kelakuannya. Jadi bahan orang ketawa pula apa? Maka sesungguhnya dia menjadi syekh besar dengan hal itu. Janganlah engkau terjatuh dengan mengikutinya dalam hal ini. Maksud apa? Dia jadi guru syekh dengan ilmu dia. Kamu duk ikut gaya dia. Kamu tak akan jadi ulama besar dengan tiru gaya cikgu. Tapi kamu akan jadi ulama besar bila kamu ambil ilmu dan adab dia. Okey? Macam kita jugalah. Kadang-kadang kita ambil pakaian ni apa kita ni. Tengok tok guru dia pakai jubah, dia pun pakai jubah. Tengok tok guru pakai selendang, dia pakai selendang. Tok guru pakai serban, dia pakai serban. Tapi konten ulama yang ada sebenarnya, adab dan ilmu dia tu tak ada. Zero, kosong. Kita tak akan jadi ulama dengan pakaian ulama. Kita akan jadi ulama dengan ilmunya para ulama. Boleh faham tak? Banyak orang ni, tengok tok guru dia pakar, dia pun pakar. Tengok subeh kat tekak, pakar subeh kat tekak. Subeh kat tangan ada 2-3, pakar subeh 2-3. Itu semua penampilan. Kita tak akan jadi ulama ahli ilmu dengan penampilan, tapi kita jadi ulama dengan konten ilmunya. Belajar. Dia baca kitab apa, kita baca kitab. Dia buat kuliah situ, kita ikut dalam kita. Kita ambil ilmunya, adabnya, akhlaknya, cara bercakap tu. Bukan intonasi suaranya, bahasa dia, lemah lembutnya dia. Kita ambil adab dan akhlak. Okey? Baik, yang seterusnya, ketekunan. Sebab tu saya kata, sekali lagi saya sebut kan, kuliah ni tak sama fizikal dengan alam maya. Tak sama. Sebab fizikal kita jumpa benda yang kita boleh offline kadang-kadang ada. Sembang dia, gurau ketawa dia. Dia gurau, kita tengok cara dia bergurau. Dia marah sekalipun, kita tengok cara dia marah. Dia sembang, kita tengok cara dia sembang. Hatta kadang-kadang dia buka pintu, dia tutup pintu, dia cakap, dia tegur, dia masuk tan. Semua tu benda-benda yang kita boleh kata itulah raksumal. Kalau ayah saya dulu, dia kata dah, kalau dia pergi semayang belakang orang alim, dia akan perhati, dia akan usaha duduk saf depan. Tujuan dia selain daripada pahala saf depan, dia nak tengok macam mana tok guru tu semayang. Dia boleh cerita kat kita, tok guru ni dia semayang begini. Tok guru B semayang dia begini. Pasal apa? Dia nak tengok cara tok guru tu semayang. Hak lepas kuliah tu tentu dah buka kitab Assalamualaikum. Tapi ada benda yang dia dapati luar daripada kuliah. Hatta kalau tok guru mari tumpang tandah masuk rumah, dia seronok sangat. Dia kata tok guru dulu, tok guru ni Aziz mari dah ni rumah abah ni. Biar dia mari kecing pun. Dia masuk tumpang tandah je. Satu hari tu ada satu majlis kat Pasir Mas tu. Kebetulan dekat surau depan tu tanah tak berapa cantik. Jadi tok guru nak kecing. Orang kata pergi minta kita tumpang mana? Ayah saya kata, mari pergi tumpang rumah. Tandah rumah saya. Pegang dia pimpin bawa masuk rumah. Dia seronok. Pasal apa? Dia boleh tengok sesuatu di luar daripada kuliah. Macam mana orang ni cakap, macam mana orang ni masuk, macam mana dia masuk rumah, macam mana dia keluar rumah. Akhlak. Kita nak tengok benda Assalamualaikum. Ni untuk guru kita ngajar dah start, kita pun start. Belum-belum tu kita tinggal tulis poin. Lah. Modal kita sebenar daripada ulama bukan sekadar kita ambil tok guru mana nota dia gitu, nota mu boleh download free je. Saya download Islam House ni. Tuan-tuan nak nota, pergi dah Islam House ni, terjemahan macam-macam, beratus bahasa ada. Saya pernah ada orang nak masuk Islam, bukan dia baru masuk Islam, dia Nepal. Dia kata nak belajar. Dia bahasa kita pun dia tak faham mana, bahasa dia pun kita tak faham. Saya tukar, cari ni artikel bahasa Nepal. Bagi kat dia, seronok. Alhamdulillah. Kita tak faham apa pun. Maknanya apa? Nota boleh download je. Tapi ilmu, adab, akhlak, kita kena mari ngaji.
Kena mari ngaji. Tak kira lah mari ngaji mana tu. Pergi di rumah ke, mari tempat pusat pengajian lagu ni ke, di sekolah ke. Yang penting kita ada interaksi dengan guru. Tok guru ni akhlak dia lagu ni. Hak ni akhlak dia lagu lain pula. Hak ni kita ambil. Mana kita pun compile mana. Lagi banyak kita bermuamalah, lagi tinggi kemuliaan akhlak dan adab kita. Baik. Ya, tapi jangan ambil gaya dia saja. Ambillah ilmu dan adabnya. Ni jangan kira tok guru pakai serban gini, dia pun buat gaya serban tok guru dia. Siap sanak lagi. Oh, macam-macam. Ya. Ada hadiah. Wallah tak tahu. Tapi dari sudut cara kita nak tahu akhlak seseorang tu, kita bermusafir dengan dia. Baru kita tahu dia makan mana. Dia tahu tang dia marah, tang dia baik, tang dia ada belaka. Tak. Tang bermusafir ni kita kenal lah. Baik. Yang seterusnya, ketekunan syekh dalam mengajar. Okey. Ketekunan syekh dalam mengajar adalah menurut kadar kemampuan murid dan mendengarkan dan konsentrasi bersama gurunya dalam belajar. Kerana itulah jangan engkau menjadi sarana sebab memutusnya ilmu dengan sikap malas, lesu, bersandar dan berpaling hati darinya. Maknanya kadang-kadang guru kita tu dia ngajar tu sebab kita. Kalau jadi kena jaga, jangan sampai bila kita tak ada dia tak mengajar. Antara perkara memuliakan guru adalah jaga waktu kita bersama dengan dia. Jangan sebab kita akhirnya dia berhenti daripada mengajar. Lebih kurang macam itulah. Okey. Baik. Mana ni? Baik. Yakunu ala qadri madariki at-talib fi istima'ihi wa jam'i nafsihi wa tafa'uli ahasisihi ma'a shaykhi fi darsihi. Walihadha fahdhar an takuna wasilatan qat'in li'ilmihi bil kasali wal futur wal ittika' wa insirafi adh-dhihni wal futur. Betul ya. Maknanya kita jangan sampai kemalasan kita, futur kita. Tok guru pun hak nak semangat mengajar, tiba-tiba dengan anak murid malas, jadi putus angin dia kata nak mengajar budak ni. Jangan sampai begitu. Biar siapa kita ni, kita dengan sebab kita ada tok guru jadi lagi semangat nak mengajar. Tok guru seronok bila kita ada, dia pun happy. Bila kita ada ni kalau tengok muka kita, alah aku putus angin dia ni mari. Pasal apa? Pasal tak jadi tengok tu. Yang seterusnya, menulis dari guru saat belajar dan muzakarah. Jadi bila kita belajar, kita kena catat apa yang tok guru kita kata. Ni supaya benda tu tak hilang dan kita boleh bandingkan antara satu kepada guru yang lain. Yang ke-22, menerima ilmu dari ahli bid'ah. Ini persoalan. Okey, ke poin. Persoalan. Hati-hatilah terhadap ahli bid'ah yang tercemar kesesatan akidah, diliputi oleh awan khurafat, berhukum dengan hawa nafsu dan menamakannya akal serta berpaling dari nas. Jadi antara kita beradab dengan guru ialah jangan ambil ilmu dari guru yang bermasalah. Guru yang bermasalah. Tuan-tuan, dalam ni dia sebut ahli bid'ah. Tak saya nama ahli bid'ah pun tak apalah kalau tak nak dengar perkataan bid'ah. Tapi kita kata jangan ambil ilmu dari guru yang bermasalah. Apa masalah dia? Dia ada kesesatan dari sudut akidah. Kesesatan akidah maknanya akidah dia tidak bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Akidah dia mungkin kerana berdasarkan akal, dia ambil daripada orang tak tahu mari mana, kemudian walaupun tempat tu ramai dan sebagainya yang kata begitu, tapi asal dia tidak bersumber Al-Quran dan juga Sunnah, tidak sama dengan kefahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in
dan bertentangan pula dengan apa yang diajarkan oleh mereka, maka ketahuilah bahawa itu sebenarnya termasuk dari kesesatan. Tambah pula diliputi awan khurafat. Oh, cerita dia ni khurafat ni, dia punya khurafat lain macam. Benda hak kita tak pernah dengar, dia mari dengar. Berhukum dengan hawa nafsu. Apa-apa dia boleh menamakan fulan bin fulan, waktu ada susah payah sebut nama fulan bin fulan. Baca sekian-sekian, sedekah kepada ahli-ahli wali sekian-sekian, nanti dia jaga kita pula dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang bertentangan dengan nas. Jangan ambil ilmu dari orang yang bermasalah. Yakni apabila engkau mempunyai pilihan lain, janganlah engkau mengambil ilmu dari orang Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah atau pengagung kubur. Okey? Sebab apa? Para salafus salih, orang-orang dulu, zaman-zaman sahabat dulu, kalau ada hak jenis-jenis lagu ni, dia akan tolak dan dia peringatkan masyarakat agar tidak mengambil ilmu dari mereka. Okey? Bahkan berdiskusi bersama mereka, dia bagi peringatan. Tidak makan bersama mereka, maka janganlah tercampur antara api sunni dengan bid'ah. Baik. Di antara kaum salaf ada yang tidak mahu mensalati jenazah ahli bid'ah. Ada yang melarang salat di belakang mereka. Ni kalau bid'ah-bid'ah berat lah ni. Memang bab Syiah, teruk-teruk dan sebagainya, pelampau dia. Dan ahli para salaf mengusir ahli bid'ah dari majlis mereka. Sebagaimana cerita Imam Malik. Orang tanya soalan-soalan pelik, dia kata, akhriju, keluarkan dia daripada majlis aku. Okay? Kerana khawatir terhadap kejahatan mereka, menghalangi tersebarnya bid'ah mereka, dan untuk mematahkan semangat mereka agar tidak menyebarkan bid'ahnya. Jadilah engkau seorang salaf yang bersungguh-sungguh dan hindarilah fitnah ahli bid'ah. Adapun jika engkau belajar di sekolah yang engkau tidak biasa, tidak boleh memilih. Tiba-tiba sekolah kita tu ada macam-macam. Kita bukan ketahu sangat pun, tapi dah kita memang sekolah situ, tempat tu kita belajar, maka berhati-hatilah darinya serta berlindung dari kejahatannya dan selalu berwaspada dari penyusupannya. Tidak ada kewajipan atasmu selain menjelaskan perkaranya, menjaga diri dari kejahatannya dan membuka tabirnya. Okey? Apabila engkau mempunyai ilmu yang mantap, maka tekanlah ahli bid'ah dan perbuatan bid'ahnya dengan lisan hujjah dan juga dalil. Tapi tu bila kita dah mantap belajar. Sebelum daripada tu, kita selamatkanlah diri kita dulu. Kadang-kadang jangan gopoh. Bila kita baru belajar, jumpa ahli bid'ah nak berdebat je cerita. Tak. Nombor satu sekali, lari daripada tu. Hindari. Tak payah dengar, tak payah share, tak payah apa. Dengar secara automatik, populariti dia pun. Kadang-kadang dia naik sebab kita yang share pun. Kita pakat tolong share. Tengok orang pakat share belaka, semangat dia. Jadi nombor satu sekali, lari daripada kekusutan. Lagi-lagi satu, kita banyak lagi benda yang kita nak kena belajar. Jadi daripada kita disibukkan dengan jidal, debat dan seumpama dengannya, fokuslah diri kita untuk belajar ilmu yang sahih berdasarkan sunnah yang telah pun disusun dan disaring oleh para ulama-ulama hadis yang telah berkhidmat kepada agama ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fasal ketiga. Kita berhenti dah ni pada fasal yang keempat ni. Rupanya ingat 28 muka surat tu sikit. Baru 15 muka surat kita ni. Sambung semula lah Abu Talha. InsyaAllah kita berhentilah setakat tu dulu. Mudah-mudahan maksud kita daripada membaca kitab ni adalah untuk menaikkan balik semangat kita agar datang belajar. Pakak-pakak marilah memakmurkan majlis ilmu rumah Allah ni. Majlis ilmu pula, tamannya orang-orang salih ni. Riyadus Salihin, tamannya orang-orang salih ni, majlis ilmu. Pakak-pakaklah kita mari memakmurkan majlis ilmu. Sebarkanlah kuliah-kuliah melalui media sosial yang kita mampu, tapi dalam masa yang sama
pada majlis ilmu yang fizikal adanya kebaikan yang tidak didapati dalam majlis ilmu secara maya. Terutamanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. 4 perkara dapat kelebihan ilmu dengan berkumpulnya di satu tempat. Pertama, turun ketenangan, sakinah. Kedua, malaikat datang menaungi mereka, malaikat duduk bersama mereka. Ketiga, rahmat Allah Azza wa Jalla juga turun ke atas mereka atau dilimpahi ke atas mereka. Dan yang keempat, Allah berbangga dan menyebut nama mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ahli ilmu ataupun orang-orang yang mewakafkan diri untuk ilmu, sama ada belajar ataupun mengajar, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik dan diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak buka soalan pukul 1 dah ni, lewat dah ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.